Hai guys, kembali lagi anda ke dalam channel saya iaitu Wells Official Channel. Tentunya suatu channel yang sentiasa memberikan anda maklumat baru berkenaan dengan fakta, konspirasi, mitos dan juga sesuatu yang bersifat historical. Isnin 4 Disember 1977 sekitar 8.15 malam, itulah tarikh yang paling mendukacitakan dalam sejarah penerbangan Malaysia Airlines iaitu MH653 pesawat Boeing 737. Seramai 93 orang penumpang bersama 7 anak kapal telah terkorban setelah kapal itu telah meletup dan terhempas di sebuah kawasan Paya Bakau di Tanjung Kupang, Gelang Patah, Johor. Mungkin ramai anak muda sekarang tidak tahu bahawa 43 tahun lalu telah berlaku satu kejadian iaitu perkara yang mengejutkan ini. Penerbangan ini adalah dari Pulau Pinang menuju ke Kuala Lumpur dan kemudiannya akan ke Singapura. Malangnya, kejadian rampasan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenali identitinya sehingga sekarang telah berlaku di ruang udara dengan melepaskan 3 das tembakan kepada Kapten GK Ganjor dan turut membunuh pembantunya. Melalui data dalam kotak hitam dan analisis, tembakan telah dilepaskan setelah pengganas tersebut mula merasa panik dan curiga dengan juruterbang. Kemungkinan besar mereka mengesyaki bahawa pihak berkuasa sudah menunggu mereka di landasan. Jadi dalam keadaan tertekan, satu-satunya perkara yang terlintas di minda mereka ialah menembak mati kedua-dua juruterbang terbabit. Sebelum tembakan itu dilepaskan, terdengar juga suara seorang yang mengatakan "You love us", yang bermaksud anda membohongi kami. Oke guys, ekoran dengan kehilangan kapal ini terdapat berbagai teori konspirasi tentang bagaimana ia boleh berlaku. Siapakah dalang di sebaliknya? Bagaimana pengganas tersebut boleh berada di dalam pesawat tersebut? Dan pelbagai persoalan muncul. Berikut saya akan kongsikan 5 fakta teori konspirasi rampasan kapal MH653. Teori pertama ialah hijacker merupakan militan Vietnam. Ini adalah teori pertama yang pernah menjadi satu kontroversi ketika itu. Tatkala ketika itu, kecanggihan teknologi penyampaian maklumat ataupun viral tidaklah sepantas jika dibandingkan pada era ini. Persoalannya, kenapa teori rampasan militan Vietnam ini telah dikatakan dalang yang merampas sehingga menyebabkan kesemua penumpang meninggal dunia? Hal ini adalah rentetan daripada negara Singapura ketika itu telah menahan 3 orang militan Vietnam dalam cubaan mereka merampas pesawat DC-3 Air Vietnam. Jadi untuk membalas dendam dan menyelamatkan kawan mereka yang ditangkap itu, maka mereka melakukan rampasan terhadap pesawat ini. Melalui data daripada kotak hitam, sebelum Kapten iaitu GK Ganjor ditembak mati, sempat dia berkata, "No, please don't." Bagaimanapun, selepas 2 hari kejadian tersebut, laporan akhbar memberitahu bahawa perampas pesawat itu hanyalah seorang. Namun segala identitinya tidak ada bukti yang sahih. Walau bagaimanapun, teori ini tidak begitu diangkat disebabkan kekurangan bukti. Teori kedua ialah teori rampasan oleh pengganas pemberontak Cuba. Terdapat juga pihak yang meletakkan teori bahawa pemberontak Cuba merupakan pelaku utama dalam kejadian rampasan tersebut. Actually, banyak orang-orang ternama daripada beberapa negara dan juga duta dalam pesawat tersebut. Kenapa dikatakan rampasan dilakukan oleh pengganas pemberontak Cuba? Hal ini kerana Mario Garcia, iaitu duta besar Cuba yang pertama, dan isterinya Gladys berada di dalam pesawat tersebut. Memang sewaktu itu terdapat pemberontak yang ingin melakukan perbuatan khianat terhadap duta-duta Cuba. Jadi, teori ini telah diangkat yang menyatakan bahawa pengganas tersebut cuba untuk membunuh duta Cuba tersebut sebagai salah satu protes mereka menentang kerajaan. Namun, apabila diteliti, ia tidak mempunyai sebarang sokongan yang melibatkan aktiviti pengganas. Teori ketiga iaitu teori pengawal peribadi Datuk Seri Ali bin Hamad. Teori ini adalah teori yang menimbulkan pelbagai perdebatan dan ianya adalah sebuah dakwaan besar sehingga telah dibincangkan di Parlimen pada 27 Oktober 1978 yang dibawa oleh P. Pato ahli Parlimen Menglembu. Kenapa teori ini dibangkitkan? Sebelum kapal berlepas, pengawal peribadi Datuk Seri Ali enggan menyerahkan senjata apinya kepada Kapten juruterbang Kapten Ganjor.
Walau bagaimanapun disebabkan tidak mahu penerbangan itu akan tertangguh, mereka akhirnya dibenarkan untuk menaiki pesawat tersebut. Hal ini kerana sebelumnya terdapat kes pergaduhan antara penumpang dan juga kapten juruterbang sehingga menyebabkan penerbangan telah tertunda. Jadi, tepat seperti jadual, pesawat MH335 yang dipandu oleh Kapten G.K. Ganjor dan pegawai pertama Kamarul Zaman Zali meninggalkan lapangan terbang terbabit menuju destinasi. Kurang daripada setengah jam kemudian, mereka sudah mendekati lapangan terbang Subang dan persediaan pendaratan telah dilakukan. Walau bagaimanapun timbul juga pertanyaan, penemuan beg kecil bersama kelongsor peluru juga menimbulkan spekulasi bahawa kemungkinan berlaku pergelutan antara pihak perampas dengan pengawal peribadi Datuk Seri Ali sejurus sebelum pesawat itu terhempas. Meskipun demikian, analisis terhadap kotak hitam pesawat juga tidak banyak membantu untuk mengenal pasti siapakah perampas terbabit, motif mereka serta rentetan kemalangan berkenaan. Malah ada yang menuduh bahawa kekurangan bukti rasmi adalah untuk melindungi imej Datuk Seri Ali. Teori keempat ialah Japanese Red Army. Bagaimanapun, teori paling kuat tentang perampas ini mengatakan yang mereka adalah Japanese Red Army. The Japanese Red Army, JRA ataupun Tentera Merah Jepun merupakan kumpulan militan yang ditubuhkan pada tahun 1971. Matlamat mereka pada asalnya adalah untuk menggulingkan kerajaan Jepun dan institusi raja dan juga yang mahu mencetuskan revolusi dunia. JRA aktif pada 1970-an dengan beberapa kejadian keganasan termasuk rampasan Japan's Alliance penerbangan 351 pada 1970 dan pembunuhan Lord Airport pada tahun 1972. Jadi MH653 bukanlah penglibatan mereka yang pertama di Malaysia. Bahkan JRA pernah menjadi dalang di sebalik krisis tebusan AIA bangunan pada tahun 1975. Sedikit informasi, krisis tebusan bangunan AIA berlaku pada hari Isnin 4 Ogos 1975 apabila pengganas Tentera Merah Jepun merampas bangunan America International Assurance di Jalan Raya Chulan, Jalan Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia. Selain itu, menurut laporan juga, juruterbang yang bertanggungjawab mengendalikan pesawat tersebut telah memberikan amaran kepada menara kawalan lapangan terbang Subang 20 minit sebelum tragedi itu berlaku. Mesej yang disampaikan ke menara kawalan memberitahu bahawa pesawat tersebut telah dirampas oleh kumpulan Tentera Merah Jepun yang memiliki bahan letupan bersama mereka. Walaupun ini masih salah satu teori terkuat setakat ini, namun keterlibatan kumpulan itu dinafikan oleh Menteri Al-Hewal Dalam Negeri ketika itu Tan Sri Ghazali Shafi'i dan Kerajaan Jepun. Teori kelima iaitu teori kehabisan minyak. Teori ini kurang relevan tetapi ianya telah dijadikan sebagai satu alasan oleh segelintir masyarakat kenapa pesawat tersebut boleh terjatuh. Pesawat MH653 sepatutnya mendarat di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang sebelum meneruskan penerbangan ke Singapura. Namun, atas dasar ugutan daripada pengganas pendaratan itu dibatalkan dan harus pergi ke Singapura. Dalam satu rakaman dari Kotak Hitam, Kapten G.K. Ganjor yang masih tenang cuba mengawal situasi dengan bertanya kepada penjenayah destinasi pilihan mereka. Walau bagaimanapun, juruterbang terbabit memberitahu bahawa pesawat hanya mempunyai minyak yang cukup untuk membawa mereka ke Singapura. Menyedari mereka tiada pilihan lain, kumpulan perampas terbabit menyuruh Kapten G.K. Ganjor memberitahu menara kawalan bahawa mereka kini menuju ke Singapura. Namun begitu, disebabkan mereka berasa curiga dan takut bahawa pihak berkuasa sudah menunggu mereka di landasan, maka pengganas tersebut telah membunuh kedua-dua juruterbang tersebut. Melalui rakaman daripada Kotak Hitam juga, pengganas tersebut cuba untuk mengendalikan pesawat tersebut tetapi gagal sehingga jatuh terhempas di bumi dan membunuh semua penumpangnya.